Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk kekasih Allah, kekasih kita, junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini dalam tempoh beberapa minit kita nak sambung pembacaan hadis daripada kitab Jami' ataupun Sunan Tirmizi, yang mana selalunya kita baca pada waktu pagi dan juga petang. Namun kerana ada beberapa muka surat yang kita tak sempat habiskan tadi, maka kita sambung sedikit pada waktu malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan keberkatan hadis-hadis sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita beroleh manfaat, dan dalam masa yang sama jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, ahlan-ahlan Ira, Haifa, Ita Azrul, dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok, di FB. Ahlan-ahlan Fatimah Az-Zahra, Fatimah Samsuddin, Safia Sapian, Ayu Hafiz, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita nak sambung daripada masih lagi berkenaan tentang tajuk puasa. Dan pada kali ini Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang hadis bahawa sunnah untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan. 3 hari. Dan ini pun satu contoh yang lain boleh mendapat seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Sebab kita dah sebut bahawa satu amalan Allah gandakan 10 kali ganda. Maka seseorang yang berpuasa 3 hari setiap bulan, dan bulan Islam Hijri maksimum satu bulan 30 hari, maka berpuasa 3 hari setiap bulan, maka pada waktu itu dah beroleh pahala seolah-olah berpuasa sepanjang bulan. Maka ini adalah riwayat yang bab yang ke-53, kata Imam Tirmizi, Babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan saumi thalathatin min kulli syahr, berpuasa 3 hari daripada setiap bulan. Minta para pelajar lihat kepada Arafah. Arafah pada perenggan yang pertama, baris yang pertama. Maka kata para ulama, hadza saumud dahri. Ini pun adalah contoh-contoh bagaimana untuk mendapat seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. 3 hari kali dengan 10, kerana satu kebaikan Allah gandakan 10 sekurang-kurangnya, maka seolah-olah telah berpuasa selama 30 hari sebulan. Dan ini adalah amalan yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah dan juga kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Tirmizi pada riwayat yang ke-751, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Simak bin Harbin an Abi Rabi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ahida ilayya, telah berpesan kepadaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahida maksudnya ausa, baginda telah berpesan kepadaku salasah, 3 perkara. Yang pertama, alla anama illa ala witrin, janganlah tidur kecuali tidur setelah melaksanakan solat witir. Maka bukankah witir afdal sebelum daripada subuh ketika mana bangun daripada tidur? Maka para ulama memberi jawapan pada sahara. Pada sahara baris yang pertama, kata Imam Tibi rahimahullahu taala, al-itaru qabla an-naumi innama yustahabbu liman la yathiqu bil istiqazi fi akhiril lail. Bahawa sunnah untuk solat witir sebelum tidur hanyalah untuk orang yang pada waktu itu dia rasa yang dia tidak dapat bangun pada penghujung malam.
Fa in wathiqa, maka kalaulah seseorang itu dia yakin dia boleh bangun pada hujung malam, kalaulah dia yakin dia boleh bangun pada penghujung malam. Terima kasih banyak-banyak MFD Sauza, jazakumullah khairan, terima kasih banyak-banyak. Maka kata para ulama, kenapa Nabi pesan kepada Abu Hurairah begitu, padahal yang afdalnya adalah witir pada penghujung malam, maka pada waktu itu baru witir. Maka berkatalah para ulama, wala'allahu iktafa li Abi Hurairah, kerana Nabi SAW lebih kenal Abu Hurairah. Apa yang berlaku pada Abu Hurairah? Kenapa Nabi suruh Abu Hurairah witir sebelum daripada tidur? Li'annahu kana yahfazu ahadith Rasulillah SAW. Kerana Abu Hurairah ni dia seorang yang hafal ribuan hadis Nabi SAW secara terus. Dia hafal pada waktu itu. Kerana Abu Hurairah ni ashabus suffah, dia seorang sahabat yang sangat-sangat miskin dan susah, dan pada waktu itu dia tidak mampu nak beli peralatan menulis. Zaman tersebut nak menulis pada waktu itu kena tulis pada batu, ataupun kena tulis pada kulit dan sebagainya. Maka apa yang Abu Hurairah buat, dia hafal. Lalu waktu malam, kata para ulama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu gunakan pada waktu itu untuk hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yumdi juz kathir min al-lail fi, dan dia tidur lambat kerana sibuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bila dia tidur lambat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwitirlah sebelum daripada tidur. Maka afdal, kalaulah seseorang itu rasa dia susah nak bangun malam, sebelum tidur witir. Dan kalaulah dia rasa dia boleh bangun malam, maka selepas daripada bangun tidur, maka barulah untuk witir. Maka 3 pesan yang Nabi beri kepada Abu Hurairah, alla anama illa ala witrin, bahawa tidaklah aku tidur kecuali setelah menunaikan solat witir. Dan yang kedua, wa sauma thalathati ayyam min kulli syahr, dan hendaklah aku berpuasa 3 hari daripada setiap bulan. Dan ini yang tajuk bab kita, sunnah berpuasa 3 hari daripada setiap bulan. Dan pesanan Nabi yang ketiga, wa an usalliyad duha, dan hendaklah aku menunaikan solat sunat duha. Maka pesanan yang padat namun sangat lengkap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan harian iaitu solat malam witir, dan juga solat siang duha, dan amalan bulanan iaitu puasa 3 hari setiap bulan. Riwayat yang ke-752, maka Abu Dzar pun dapat lebih kurang pesanan yang sama. Maka wabihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah 'an al-A'mash qala sami'tu Yahya bin Bassam yuhaddithu an Musa bin Talhah qala sami'tu Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza sumta minasyahri thalathata ayyam, apabila kamu berpuasa daripada setiap bulan sebanyak 3 hari, fakum, maka berpuasalah kamu thalathata asyarata, pada 13 hari bulan daripada bulan Hijrah, arba'a asyarata, 14 hari bulan daripada bulan Hijrah, wa khamsa asyarata, dan 15 hari bulan daripada bulan Hijrah. Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, maka inilah dipanggil sebagai ayyamul bid, berpuasa pada hari putih. Maka apakah puasa pada hari putih? Berpuasa pada 13, 14 dan 15 hari bulan daripada setiap bulan Hijrah. 13, 14, 15 bulan Rejab, maka itu hari putih. 13, 14, 15 daripada bulan Sya'ban, hari putih. Adapun Ramadan puasa wajib. 13, 14, 15 daripada bulan Syawal, hari putih. 13, 14, 15 daripada bulan Zulqa'dah, maka hari putih. Maka sunnah untuk berpuasa pada hari putih, kerana Nabi SAW pesan kepada Abu Dzar untuk jangan tinggalkan berpuasa. Kalaulah nak berpuasa 3 hari sebulan, maka berpuasalah pada 13, 14 dan 15 hari bulan, bukan Januari Februari, tetapi daripada bulan Hijrah. Maka ini pesanan Nabi kepada Abu Dzar. Sebab itu kalaulah kita tak dapat nak puasa Isnin dan Khamis, afdalnya Isnin dan Khamis. Tapi kalaulah tak dapat Isnin dan Khamis, maka jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari dapat pahala seolah-olah berpuasa sepanjang bulan. Kerana setiap satu amalan Allah gandakan 10 kali ganda. Man jaa bil hasanah falahu 10 amsalihha.
Wa fil babi, kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab dan tajuk ini ada juga riwayat yang lain daripada sahabat yang lain, daripada Abu Qatadah, Abdullah bin Ammar, Qurrah bin Iyas al-Muzani, Abdullah bin Mas'ud, Abu Aqrab, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Qatadah bin Milhan, Uthman bin Abil As dan Jarir radhiyallahu taala anhum. Maka banyak lagi hadis-hadis berkenaan tentang puasa 3 hari sebulan. Namun Imam Tirmizi tak dapat nak kongsikan semua. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Dzar adalah hadis yang hasan dan sungguh telah meriwayatkan pada sebahagian hadis, annaman shama, barang siapa yang berpuasa 3 hari, salasata ayyam, 3 hari, min kulli syahr, daripada setiap bulan. Sabda Nabi, kana kaman shama dahra, adalah seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Pemurahnya Allah. Bagaimana mudahnya Nabi SAW ingin untuk kita mendapat pahala. Sabda Nabi dalam riwayat yang lain, barang siapa yang boleh berpuasa 3 hari setiap bulan, seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Sebab dalam kalender hijrah maksimum 30 hari. Maka 3 hari digandakan 10 kali pahala, maka dah dapat pahala seolah-olah berpuasa sebulan. Riwayat yang ke-753. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah an Asim al-Ahwal an Abi Uthman an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama, barang siapa yang berpuasa, min kulli syahrin, daripada setiap bulan, salasata ayyam, 3 hari, fadzalika, maka berpuasa 3 hari tersebut, siyamud dahar, seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Masya-Allah, tabarakallah. Seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah telah menurunkan ayat membenarkan sabdaan Nabi di dalam kitabnya, man jaa bil hasanah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka untuknya adalah 10 pahala ganjaran. 1 dapat 10. Berpuasa 1 hari dapat pahala seolah-olah berpuasa selama 10 hari. Al-yawm, maka kata perawi, al-yawmu, 1 hari, bi'asyrati ayyam, bersamaan dengan 10 hari. Maka kalaulah seseorang itu boleh berpuasa Isnin dan Khamis, lagi bagus. Ataupun ada yang boleh puasa Khamis sahaja, dah 4 kali Khamis, maka dapat pahala sama juga. Pada waktu itu dapat pahala seolah-olah berpuasa sebulan penuh. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Berkata Imam Tirmizi, dan sungguh Syu'bah telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Syamar, daripada Abu Tayyah, daripada Abu Uthman, waqala, dan beliau berkata daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-754. Wa bihi ilahi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Yazid ar-Rishk qala sami'tu Mu'adzah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Yazid ar-Rishk, beliau telah berkata, aku telah mendengar seorang wanita bernama Mu'adzah telah bertanya kepada Aisyah. Maka qultu li Aisyah, Mu'adzah telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu salatata ayyam min kulli syahr, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari daripada setiap bulan? Qalat, maka Aisyah menjawab, na'am, bahkan. Qultu, maka Mu'adzah bertanya lagi, min ayyihi kana yasum, daripada hari apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 3 hari tersebut? Maka Aisyah menjawab, qalat kana la yubali, Nabi tidak mengambil berat, min ayyihi som, daripada hari mana yang Nabi puasa. Yang penting Nabi akan berpuasa sekurang-kurangnya 3 hari. Maka daripada riwayat ini sebenarnya Imam Tirmizi bawakan riwayat Aisyah nak memudahkan kita. Ada orang yang dia boleh berpuasa pada hari putih, Masya Allah, itu adalah sunnah Nabi SAW juga. Tapi kalaulah pada waktu itu dia tak dapat berpuasa pada hari putih, maka mana-mana hari daripada sebulan tersebut dia boleh berpuasa, dan dia tetap akan dapat pahala seolah-olah berpuasa sepanjang bulan. Sebab itu Imam Tirmizi bawakan riwayat Aisyah ini, kata Aisyah, la yubali, ay la yahtam, Nabi tidak mengambil berat yang mana Nabi berpuasa daripada hari yang mana. Bila Nabi ada kesempatan, Nabi berpuasa. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dan Yazid ar-Rish, namanya juga dikenal sebagai Yazid ad-Dubai. Dan beliau juga adalah Yazid al-Qasim, dan itulah al-Qassam. Maka orang yang sama mempunyai banyak gelaran, Yazid ar-Rish, Yazid ad-Dubai, dan Yazid al-Qasim ataupun al-Qassam. Warish
huwal qasam fi lughati ahli al-Basrah, dan qasam dan rish mempunyai makna yang sama menurut bahasa penduduk Basrah. Bab yang ke-54 berkenaan tentang fadilat kelebihan orang yang berpuasa. Bab majaa, kata Imam Tirmizi, bab pada hadis yang telah datang berkenaan fadlis saumi, kelebihan orang yang berpuasa. Maka apakah kelebihan orang yang berpuasa? Riwayat yang ke-755. Wabi ilahi qala hadatsana Imran bin Musa al-Qazzaz al-Basri qala hadatsana Abdul Waris bin Sa'id qala hadatsana Ali bin Zaid an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum, sesungguh Tuhanmu telah berfirman. Lalu hadis ini adalah hadis kursi, hadis yang terkenal, kita banyak dengar sewaktu bulan Ramadan. Maka sebab itu sahabat-sahabat digalakkan bila dah masuk bulan Rejab ini, banyakkan membaca hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan Ramadan. Kita dah kena sepatutnya baca. Kata para ulama, bulan Rejab adalah umpama bulan menanam benih. Bulan Sya'ban adalah kita siram, dan pada waktu itu kita baca benih tersebut. Dan bila masuk bulan Ramadan, pada waktu itu kita sedang mengutip hasil daripada apa yang kita telah tanam. Lalu persediaan Ramadan daripada Rejab. Maka sebab itu bagus kalaulah kita dah mula baca hadis-hadis berkenaan tentang Ramadan, pelajari hukum ahkam berkenaan tentang Ramadan. Maka riwayat yang ke-755. Wabi ilaihi qala hadatsana Imran bin Musa al-Qazzaz al-Basri, kita dah baca dah tadi. Maka dalam hadis sabda Nabi SAW, sesungguhnya Tuhanmu, iaitu Allah, telah berfirman, kullu hasanatin, setiap satu kebaikan, bi'ashri, akan digandakan dengan amsalihah, 10 kali ganda. Buat satu baik 10 kali ganda. Bagi sedekah RM1, minima pahala adalah 10, dan Allah gandakan hingga 700. Puasa sehari, Allah gandakan pada waktu itu. Maka sebenarnya Allah sentiasa bagi sekurang-kurangnya satu pahala, satu kebaikan, satu amalan baik digandakan 10 kali ganda. Dan Allah akan gandakan sampai berapa? Sabda Nabi dalam hadis kursi ini, ila 700 di'fin, hingga 700 kali ganda. Namun ada amalan yang pada waktu itu, terutamanya puasa Ramadan, yang pahala dia sangat besar. Sebab itu sabda Nabi, Allah berfirman, wasawmu li, dan puasa orang tersebut buat kerana-Ku. Apakah maksud orang tersebut buat kerana-Ku? Terlalu panjang lebar syarahan yang ada pada Sahara dan juga pada Arafah. Tapi ringkasannya pada waktu itu, apa yang bermaksud hamba-Ku berpuasa kerana-Ku? Maksudnya manusia tinggalkan makan dan minum benda yang dia suka semata-mata kerana Allah. Maka itu maksud wasawmuli, dan hamba tersebut berpuasa kerana-Ku. Oleh kerana dia berpuasa kerana-Ku, wa ana ajzi bih, maka firman Allah, akulah sendiri yang akan membalas pahala puasa dia. Maka sebab itu dalam sebahagian pandangan para ulama, antara amalan yang sebenarnya kita tidak tahu berapa banyak pahala, antaranya adalah puasa. Sebab pada waktu itu Allah berfirman, wa ana ajzi bih, biarlah aku sendiri yang membalas pahala orang yang berpuasa. Maka sebab itu kalaulah kita mampu, perbanyakkanlah puasa-puasa sunat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diredai oleh Allah. Muka surat 419, sabda Nabi, wasawmu junnah, dan puasa adalah perisai minan nar, daripada api neraka. Apakah maksud puasa adalah perisai? Lihat kepada Sahara baris yang pertama. Junnah maksudnya adalah at-turs, turs maksudnya adalah perisai. Wa huwa yahtamilu an yurada bihi anna as-sawma yadfa'u ar-rajul 'anil ma'asi. Maksud daripada perisai yang pertama, kata para ulama, puasa boleh menghalang manusia daripada melakukan maksiat. Sebab manusia buat maksiat kerana nafsu, dan bila dia berpuasa maka lemah nafsu dia. Maka maksud Nabi, puasa adalah perisai daripada maksiat. Kemudian pada penghujung baris yang pertama Sahara, wa ayyurada bihi anna as-sawma yadfa'un nar 'anis shaim, dan ada juga memberi maksud puasa adalah perisai, iaitu puasa adalah perisai yang menjauhkan api neraka daripada orang yang sentiasa berpuasa. Kemudian sabda Nabi SAW, wala khulufu famis shaim, dan bau mulut orang yang berpuasa, atyabu, adalah lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Lihat kepada Sahara baris yang kedua. Apakah maksud khuluf? Bidham khuluf.
Khuluf bermaksud sebenarnya adalah bau yang berubah. At-taghayyuru fami shaim, yang berubah, bau yang berubah daripada mulut orang yang berpuasa. Maka maksud daripada ianya lebih wangi daripada bau kasturi. Janganlah pula kita tengah puasa pada waktu itu kita suruh kawan kita bau. Kau nak bau kasturi tak? Kita pun buat mulut dekat dia. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya adalah kinayatun an qurbihi ta'ala wa ridahu anis saim. Maksud daripada mulut orang yang berpuasa berbau wangi adalah Allah sayang kepada dia, Allah redha dengan dia. Seperti mana orang yang sayang dan suka dengan seseorang, maka bau busuk orang yang disuka tersebut wangi. Sebenarnya Allah sebut orang yang berpuasa ini Allah suka dan sayang, maka bau busuk mulutnya lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Ataupun pada waktu itu memberi makna nanti di hari akhirat, orang yang berpuasa mulut dia akan lebih wangi daripada bau kasturi pada hari akhirat. Kemudian sabda Nabi SAW, wa in jahila, dan jika marah ala ahadikum terhadap salah seorang daripada kamu, jahil seseorang yang pada waktu itu tidak sabar, wa huwa shaim, dan pada waktu itu kamu sedang berpuasa. Apakah maksud jahila? Lihat kepada Sahara baris yang ketiga, maka al-jahlu kama yutlaqu ala muqabil ilm. Kadang-kala dalam bahasa Arab jahil boleh digunakan untuk orang yang tidak ada ilmu, jahil, seperti dalam bahasa Melayu kita. Namun sebenarnya jahil juga ala muqabil hilm, untuk orang yang tak sabar. Maka sabda Nabi, kalaulah ada orang yang tak sabar pada waktu itu ajak kamu bertengkar dan bergaduh, falyaqul, maka hendaklah kamu cakap. Cakap bagaimana? Maka kata para ulama pada Sahara, pada baris yang keempat, sama ada kita cakap pada lidah, kalaulah itu puasa fardu, aku tengah puasa ni, aku tak nak gaduh, cakap begitu. Ataupun kalaulah kita puasa sunat, maka pada waktu itu wa in kana naflan fabil qalbi, cakap dalam hati. Sebab puasa sunat ni kita nak sembunyikan, kita tak nak nampak orang pada waktu itu nampak amalan kita. Maka kalaulah puasa sunat ada orang ajak bergaduh bertengkar, cakap pada diri kita, tak apalah, kita sedang berpuasa. Kalau puasa fardu Ramadan, maka pada waktu cakap, tak apalah, aku tak nak bergaduh, aku sedang berpuasa. Maka didik diri kita pada waktu itu untuk berkata yang kita sedang berpuasa. Maka sabda Nabi SAW, wa in jahila, dan jika ada pada waktu itu melakukan perkara yang jahil atas salah seorang daripada kamu, jahilun, seorang yang tidak penyabar, dalam keadaan kamu sedang berpuasa, maka hendaklah berkata, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Muaz bin Jabal, Sahal bin Sa'ad, Ka'ab bin Ujrah, Salamah bin Qaisar, Bashir bin Khasasiyah, dan Bashir wasmu Bashir, dan Bashir nama penuhnya adalah Zaham bin Ma'bad, Zaham bin Ma'dad, dan Al-Khasasiyah pula adalah nama untuk ibu dia. Maka beliau dikenali dengan nama Bashir Al-Khasasiyah, padahal nama asalnya adalah Zaham bin Ma'bad, dan Al-Khasasiyah adalah nama maknya. Berkata Imam Tirmizi, dan hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan gharib daripada sanad ini. Riwayat 756, wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Amir Al-Aqdi an Hisham bin Sa'd an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati babun, di dalam syurga ada satu pintu, yud'a, dan pintu tersebut dinamakan, yud'a gariskan bawah dia, yusamma, pintu tersebut dinamakan dengan nama pintu Ar-Rayyan, pintu syurga tersebut. Yud'a lahus shaimun, pintu ini akan memanggil orang-orang yang berpuasa sahaja. Sabda Nabi, faman kana minas shaimin, barang siapa yang tergolong daripada kalangan orang yang sentiasa berpuasa, dakhalah, akan masuk daripada pintu ini. Wa man dakhalahu, dan orang yang masuk daripada pintu Ar-Rayyan ini, lam yazma abada, dia takkan pernah dahaga. Riwayat 757. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lis-shaimi farhatan, masih lagi hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan orang yang berpuasa. Sabda Nabi, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan. Bilakah orang berpuasa gembira? Yang pertama, farhatun hina yuftir, ketika mana waktu berbuka.
Kan kita nampak orang yang berpuasa monyok aja, tapi bila nak berbuka happy, gembira sebab makan. Maka sabda Nabi, ada dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan untuk orang yang berpuasa apabila pada waktu itu dia berbuka. Dan yang kedua, sabda Nabi, wa farhatun hina yalqa rabbah. Dan yang kedua, dia akan pasti gembira dan bahagia apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bab yang ke-55 berkenaan tentang tajuk berpuasa sepanjang tahun. Maka kata Imam Tirmizi, babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan saumid dahar, orang yang berpuasa sepanjang tahun. Lihat kepada Arafah pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua daripada bawah. Maka berpuasa sepanjang tahun. Maka kata para ulama, ianya adalah sebenarnya sama pahala orang yang berpuasa sepanjang tahun dan orang yang pada waktu itu berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Macam mana puasa Nabi Daud? Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi kalaulah seseorang tu tak nak puasa macam tu, dia memang nak puasa setiap hari dan memang dia mampu, maka jawapannya adalah boleh, asalkan dia tidak berpuasa pada 5 hari yang haram untuk berpuasa. Apakah 5 hari yang haram untuk berpuasa? Nanti kita akan baca. Hari Raya Puasa 1 Syawal, Hari Raya Haji 10 Zulhijjah, dan 3 hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Riwayat yang ke-758. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah wa Ahmad bin Abdah ad-Dabbi qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ghailan bin Jarir an Abdullah bin Ma'bad an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah dikatakan kepada telah ditanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kaifa, bagaimanakah keadaan biman dengan orang yang samad dahar, berpuasa sepanjang tahun? Maka sabda Nabi SAW, la sama wala aftara, tiada berpuasa dan tiada berbuka. Apakah maksud sabdaan Nabi la sama wala aftara? Tiada berpuasa dan tiada berbuka. Itu terjemahan dia. Maka para ulama menafsirkan sabdaan Nabi la sama wala aftara, lihat kepada Sahara baris yang pertama. Saya minta maaf, saya sedang berkecakap dengan para pelajar ibu saya. Maka la sama wala aftara, maka apakah maksud tiada berpuasa dan tiada berbuka untuk orang yang berpuasa sepanjang tahun? Ikhtalafu fi tawjihi makna. Para ulama berbeza pendapat tentang penafsiran sabdaan ini. Faqila, yang pertama, hadza du'aun alaih, ini adalah doa Nabi yang Nabi tak suka tentang orang yang berpuasa sepanjang tahun. Du'aun alaih maksudnya doa yang menggambarkan Nabi tidak bersuka berpuasa sepanjang tahun. Ini adalah makna yang pertama. Wal-zahir, dan pandangan yang kedua, annahu ikhbar, Nabi sebenarnya nak memaklumkan fa'adamu iftarih zahir. Maka orang yang pada waktu itu Nabi bersabda la sama, orang yang berpuasa setiap hari sepanjang tahun, dia sebenarnya tidak berbuka. Maka pada waktu itu jelas, sebab dia setiap hari berpuasa, tak ada hari yang dia tak pernah berpuasa. Maka Nabi sebut la aftara, orang yang berpuasa sepanjang tahun, maka Nabi maklumkan dia sebenarnya langsung tidak berbuka puasa. Malam tu lain, tapi untuk siang dia langsung tidak berbuka. Wa amma adamu saumih falimukhalafati sunnah. Dan kenapa Nabi SAW bersabda dia seolah-olah tak berpuasa? Kerana perbuatan tersebut bertentangan dengan sunnah. Nabi SAW pun tak berpuasa setiap hari. Daripada sudut boleh ke tak? Jawapannya boleh. Tapi daripada sudut adakah berpuasa setiap hari adalah sunnah? Maka para ulama pada waktu itu kata ianya adalah bertentangan dengan sunnah. Dapat pahala tetapi bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Dan juga ada banyak lagi pandangan yang lain. Maka sabda Nabi la sama, tiada berpuasa kerana bertentangan dengan sunnah. Wala aftara, dan tiada berbuka sebab setiap hari dia berpuasa, maka mana hari yang dia tidak berpuasa?
ataupun perawi syak yang Nabi sebut dengan ungkapan lam yasum walam yuftir. Maknanya terjemahannya lebih kurang sama. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Syikhir, Imran bin Husain, Abu Musa radhiyallahu taala anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu adalah hadis yang hasan, dan sungguh waqad kariha, dan sungguh telah mengatakan makruh sebahagian daripada ahli ilmu siyamad dahar, untuk berpuasa sepanjang tahun. Waqalu, dan mereka berkata, innama yakunu, sesungguhnya berpuasa, innama yakunu siyamud dahar, sesungguhnya adalah yang dipanggil berpuasa sepanjang tahun, idza lam yuftir, apabila seseorang itu tetap berpuasa dan tidak berbuka pada hari raya puasa, raya haji dan 3 hari tasyrik. Faman aftara, maka barang siapa yang tidak berpuasa pada kelima-lima hari ini, faqad kharaja, maka dia telah keluar daripada kategori puasa yang makruh. Maka pada waktu itu boleh, cuma pada waktu itu tidak digalakkan kalaulah tak mampu untuk berpuasa sepanjang tahun. Wala yakunu qad samad dahra kullah. Kata Imam Tirmizi, hakadha, beginilah yang telah diriwayatkan daripada Malik bin Anas, dan inilah pandangan Imam Syafi'i. Berkata Imam Ahmad dan Ishaq, nahwam min hadha, lebih kurang dengan ini, dan mereka berdua berkata, la yajibu an yuftira ayyaman ghaira hadhihi al-khamsati al-ayyam allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak wajib untuk la yajibu an yuftira, tidak wajib untuk tidak berpuasa beberapa hari selain daripada 5 hari ini. Nak berpuasa sepanjang tahun daripada sudut harusnya harus boleh, tetapi 5 hari ini pada waktu itu yang tak boleh. Dan selain daripada hari ini tidak wajib, kalaulah pada waktu itu dia tak nak berpuasa, dia boleh untuk berpuasa. Hanya 5 hari ini yang tak boleh. Dan 5 hari inilah yang telah dilarang untuk berpuasa oleh Nabi SAW. Yaumul Fitr, 1 Syawal, Yaumil Adha, 10 Zulhijjah, Raya Haji, wa ayyami tasyrik, dan 3 hari daripada hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bab yang ke-56 berkenaan tentang orang yang berpuasa terus menerus. Apakah maksud berpuasa terus menerus? Maksudnya dia langsung tak berbuka puasa. Maghrib datang pun dia tak berbuka. Dia contohnya hari ni, hari Isnin dia berpuasa. Lalu maghrib tadi dia tak berbuka. Dia sambung sampai puasa esok harinya. Maka itu dipanggil sardus saum. Kata Imam Tirmizi, bab pada hadis yang telah datang berkenaan sardis saum, berpuasa terus menerus. Kalau puasa dahar tadi, dia masih lagi berbuka, cuma dia berpuasa setiap hari kecuali 5 hari. Tapi sardus saum bermaksud dia langsung tak berbuka. Pada waktu malam pun dia tak makan, dia tak berbuka. Dia terus menerus berpuasa beberapa hari. Bab yang ke-56, riwayat 759. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Syakik qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku telah bertanya, kata Abdullah bin Syakik daripada Ummul Mukminin Aisyah berkenaan tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka menjawab Aisyah, kana yasumu hatta naqula qad shama, adalah Nabi terus menerus berpuasa sehinggalah kami berkata yang Nabi akan berterusan berpuasa. Wa yuftir, dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tak berpuasa, hatta naqul, sehingga kami berkata qad aftar, yang Nabi memang tak berpuasa. Maksudnya Nabi tak menentu. Kadang-kala Nabi berpuasa berterusan, kadang-kala sampai beberapa hari, dan ada kadang-kala Nabi langsung tidak berpuasa. Wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kamilan illa Ramadan, kecuali hanya bulan Ramadan. Adapun Sya'ban telah kita lihat tadi, mana-mana riwayat yang mengatakan Nabi puasa penuh Sya'ban, ianya bermaksud kebanyakan. Sebab ada riwayat yang menyebut sebagai kebanyakan. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas, Abdullah bin Abbas. Berkata Imam Tirmizi, hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih.
Riwayat yang ke-760. Wa bi ilai qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya beliau pernah ditanya tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata Anas, kana yasumu minasyahri, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa daripada sebulan, hatta yura, sehinggalah dikatakan hatta yura, sehingga kelihatan, yang mana Nabi tidak ingin untuk berbuka. Kalau Nabi berpuasa beberapa hari, maka Nabi SAW seolah-olah pada waktu itu tidak mahu berbuka. Wa yuftir, dan Nabi SAW ada tak berpuasa dan berterusan tak berpuasa, hatta yura, sehingga kelihatan, annahu, bahawa sesungguhnya baginda, la yuridu an yasum, Nabi tidak ingin berpuasa, minhu, pada hari-hari tersebut, syai'an, sedikit pun. Fakunta la tasha'u, maka kata Anas bin Malik ringkasnya, maka adalah kamu la tasha'u an tarahu minal laili musalliyan illa ra'aitahu musalliya, kalaulah engkau pada waktu itu nak tengok Nabi SAW solat pada mana-mana bahagian malam, engkau akan nampak. Sebab Nabi pernah solat pada awal malam, pada tengah malam, pada penghujung malam. Wala na'iman illa ra'aitahu na'ima, dan tidaklah engkau ingin melihat Nabi tidur kecuali engkau akan nampak Nabi tidur. Maksudnya Nabi SAW tidaklah terlalu ekstrim, maksudnya berpuasa tanpa, dan kemudian tak pernah tak puasa, setiap hari berpuasa, tak. Ada hari Nabi akan berpuasa sahaja, ada hari Nabi akan berbuka sahaja. Sama juga solat malam, Nabi walaupun Nabi pernah berdiri sepanjang malam, tapi ada kala Nabi solat pada awal malam, pada tengah malam, dan pada penghujung malam. Sebenarnya adalah untuk memudahkan umat baginda. Orang yang tak boleh solat penghujung malam, solat awal malam. Orang yang tak boleh solat awal dan hujung, solat tengah malam. Orang yang boleh solat hujung malam, maka itu yang afdal. Begitu juga puasa. Nak puasa pada mana-mana hari pun boleh, kerana Nabi SAW pernah berpuasa pada kebanyakan hari. Riwayat yang kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat yang ke-761. Wa bi ilai qala hadatsana Hannad qala hadatsana Waqi'un an Mis'ar wa Sufyan an Habib bin Abi Thabit an Abil Abbas an Abdullah bin Amr qala, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus saum, sebenarnya puasa yang paling baik kalaulah nak selalu puasa adalah puasa Nabi Allah Daud. Bagaimanakah puasa Nabi Allah Daud? Kana yasumu yauman, dia puasa satu hari, wa yuftiru yauman, dan hari berikutnya tak puasa. Kemudian puasa balik, kemudian tak puasa. Puasa balik, kemudian tak puasa. Maka ini adalah puasa yang paling afdal. Wala yafirru idza laqa, dan adalah Nabi Allah Daud tidak lari di dalam medan peperangan. Sebab itu lihat kepada Sahara, baris yang kedua, ai al-adu waqtal harb. Nabi Allah Daud tidak pernah lari daripada peperangan sewaktu bertemu dengan musuh. Wala yafirru, dan baginda Nabi Allah Daud tidak pernah lari idza laqa, apabila bertemu dalam kurungan bertemu dengan musuh. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Perawi bernama Abul Abbas, beliaulah yang dikenal sebagai Asyairul A'ma, penyair yang buta, dan nama penuhnya adalah Sa'ib bin Farruh. Berkata sebahagian ahli ilmu, puasa yang paling baik sebenarnya adalah puasa Nabi Daud, berpuasa sehari dan berbuka pada hari berikutnya. Wa yuqal, dan dikatakan, hadza huwa ashaddu siyam, sebenarnya inilah pada waktu itu cabaran dalam berpuasa. Puasa yang paling berat adalah berpuasa seperti ini. Sehari berpuasa, esoknya berbuka. Sehari berpuasa, esoknya berbuka. Dan ini lebih baik daripada puasa terus-menerus tanpa henti. Bab yang ke-57, bab ma jaa fi karahiyati shaumi yaumal fitri wa yauman nahar, pada waktu itu makruh untuk berpuasa pada raya puasa dan juga raya haji. Yang ini kita sambung esok insya-Allah pada jam 5.15 pagi. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.